Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita masih berada dalam tajuk pengharaman patung. Kita dah baca minggu lepas tentang macam mana cara Islam memuliakan ataupun menyanjung orang-orang yang hebat-hebat. Bukan dengan cara mengukir patung untuk diingati, tetapi dengan cara ditulis sejarah-sejarah mereka. Tetapi orang-orang Eropah, orang-orang Barat, cara mereka untuk mengenang jasa orang-orang yang berjasa ialah dengan cara mengukir patung. Dan itu tidak layak bagi orang Islam, sebab Islam memerangi patung sebab ada unsur kepada penyembahan berhala dan lain-lain. Sepatutnya Islam diikuti, bukan Islam mengikuti. Sebab itu Nabi menyebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya'lu, tinggi, wa la yu'la alaihi, dan tidak ada mana-mana agama ataupun ideologi yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi patut kita jadi pemimpin di hadapan orang ikut kita, bukan kita pula pergi ikut orang. Tak kena. Kita tidak meletakkan Islam pada tempatnya. Baik, itu yang minggu lepas tentang Islam, cara Islam untuk memuliakan orang-orang yang hebat. Baik, kita sambung pada malam ini, masih lagi dalam persoalan patung ni. Tajuknya keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak. Muka surat 186. Yang buku satu lagi carilah ya, keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak. Baik, maknanya ada juga yang diistisna ataupun yang dikecualikan oleh Islam berkenaan dengan patung ini. Anda bolehlah diharuskan. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak. Ini fokus untuk kanak-kanak sahaja, yakni yang belum akil balik lah. Maknanya kita kata budak-budak sekolah rendah lah. Budak-budak sekolah rendah, dan khususnya kanak-kanak perempuan yang suka kepada patung. Anak-anak lelaki mungkin dia yang lain. Anak-anak perempuan mungkin dia suka pada patung. Jadi khusus untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan kanak-kanak perempuan macam tu untuk main patung ni. Sekiranya terdapat patung-patung yang diukir tetapi bukan untuk disembah atau diagungkan, yang disembah memang tak boleh, tu berhala nama dia, ataupun diagungkan tak sembah tapi nak agungkan saja tak boleh juga dalam agama.
dan tidak berkait rapat dengan larangan-larangan sebelumnya. Bukan kerana nak menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buat patung, dia nak menandingi Allah. Allah boleh cipta makhluk, dia pun boleh buat juga. Itu tak boleh. Bukan yang tu semua. Bukan yang tu semua. Hal kita sebut sebelum daripada ini. Maka Islam tidak mahu kaitkannya dengan patung berhala. Ianya umpama patung permainan kanak-kanak seperti patung pengantin. Pakai baju pengantin tu. Dia ada mata dia warna biru. Dah tengok hero. Mata dia kalau tidur dia rapat, naik dia buka. Tu. Dah tengok. Tu apa patung? Patung budak-budak, patung pakai baju walaupun tak pakai tudung tak apalah patung. Baik patung permainan kanak-kanak seperti patung pengantin atau binatang seperti kucing. Patung binatang seperti kucing, macam kita teddy bear biasanya. Atau yang sebagainya, kerana semua patung tersebut bukan untuk dipuja, sebaliknya menjadi permainan kanak-kanak. Jadi patung itu akan dihina. Akan dihina. Dia akan lempar, dia akan pijak, dia akan sepak, dia akan jatuhkan dirinya atas patung, dia akan tarik telinga macam-macam. Jadi budak tadi dia tidak muliakan patung tu, dia nak main. Bila main macam main bola. Patung tu jadi macam bola, ditepak, ditendang macam-macam tu, maka dia tidak diagung, tidak dimulia. Sebab tu boleh. Dan untuk kanak-kanak pula, jadi boleh. Baik, mana dalil? Syekh kita, Syekh Yusuf Al-Qaradawi bawa dalil yang kata boleh bermain anak patung ini. Baik, hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kuntu, bukan kunta. Kunta tu kamu. Kunta tu kamu. Kalau kuntu aku. Kuntau tu kungfu. Kunta kamu, bukan kunta. Kuntu aku, kata Aisyah aku. Sebab apa? Terjemah aku, tengok aku. Apa tak kata saya? Dia ni. Lu. Gua. Tak kata gua sini. Aku. Saya pun kata aku. Hadis-hadis Nabi cemah aku, tak cemah saya apa. Sebab apa saya menggunakan aku? Majoriti saya sebut aku. Sebab saya anggap tuan-tuan ni macam adik-adik saya. Nak mendekatkan diri sebut aku. Sebut saya macam rasmi. Macam dalam masyarakat majlis tertinggi. macam jauh, guideline jauh. Kita nak dekat. Kita jumpa adik-adik, kita tak kata saya, aku. Walaupun kita ni pengarah cakap aku. Sebab adik-adik kita nak nampak kasih sayang cakap aku. Saya macam di pejabat cakap tu. Tu sebab tu guna aku. Nampak kita dekat. Walaupun nampak macam kasar tapi dekat sebenarnya. Baik, terjemahan semua. Hak Allah pun aku cipta, tak kata saya. Kuntu aku, kata dia. Al-abu bermain. Aku selalu bermain anak patung. Bil banat. Banat tu asal makna kanak-kanak perempuan ataupun orang-orang perempuan. Tapi di sini maksudnya ialah patung-patung. Patung-patung pula, patung-patung kanak-kanak perempuan. Pakai baju kurung dan sebagainya lah. Macam tu biasanya. Biasa baju tu mak dia buat sendiri. Beli tu kosong. Baik, dia main anak patung di rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi, rumah dia lah. Dia menikah dah dengan Nabi masa ni, tuan-tuan. Tapi kan dia menikah umur muda. Jadi masih lagi main patung. Dan kadang-kadang kawan-kawan aku datang untuk bermain bersama. Kawan-kawan pun datang rumah Nabi main patung dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi menyebut Sayyidatuna tu lebih baiklah. Dan kita respect dengan dia. Macam kalau mak kita, kita kata ibu. Jadi kalau sebut nama sahaja tu nampak kurang elok. Sebab itu lagu Aisyah tu sudah di-upgradekan dia punya lirik. Lagu Aisyah pernah dengar? Tak, lagu Aisyah. Aisyah pernah dengar? Projector Bank. Projector Bank. Satu kumpulan ni lah lagu-lagu ni, kumpulan rock sikit. Tapi diubah oleh Mr. B.
Dia ubah lirik kepada Aisyah, isteri Rasulullah. Lagu tu jadi viral hari ni. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, cuma dia tidak meletakkan Sayyidatuna. Disebut Aisyah macam lagu asal projek terbaik itu. Itu Aisyah bukan isteri Nabi, itu Aisyah biasa. Nah, bila dia nak sebut Aisyah isteri Rasulullah, elok sebut Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi lagu tu liriknya cukup banyak, jadi sudah menjadi benda yang viral. Nah, jadi eloknya Sayyidatuna. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi datang kawan-kawan main di rumah dia, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang balik rumah, kawan-kawanku terus bersembunyi kerana takutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak macam main anak-anak kita balik lari masuk bilik. Akan tetapi pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan senang apabila melihat mereka datang untuk menemaniku bermain-main bersama. Hadis ni cerita Aisyah main dengan anak patung perempuan, dan Nabi balik, Nabi senang. Makna Nabi tak marah main patung. Nabi tak kata apalah. Kalau kata patung tu tak boleh, mesti Nabi marah dengan main patung. Tak boleh, ini unsur berhala, ini unsur syirik. Mesti Nabi marah dia. Ataupun Nabi nasihatkan dia, tapi Nabi senang, tak ada kata apa pun. Makna hadis ni nak cerita boleh. Nabi tidak komen Aisyah main patung. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati satu hadis. Yang kedua, dan dalam riwayat yang lain berbunyi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha yawman ma hadha, qalat banati, qala ma hadha allazi fi wastihin, qalat faras, qala ma hadha allazi alayhi, qalat janahani, qala farasun lahu janahani, qalat aw ma sami'ta annahu kana li Sulaiman ibnu Daud khailun laha ajniha. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari, apakah ini? Dia sedang bermain-main dengan sesuatu. Nabi tanya, apa ni? Nabi tak tahu kah? Tahu. Nabi tahu nak patung, dia sedang main. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ni cara Nabi nak melawak dengan budak-budak. Kita kena melawak juga dengan budak-budak. Jangan serius sangat. Yang serius macam Saiful dengan ni macam nak Khairul, serius. Hidup jangan serius lah. Banyak gurau, seronok. Nah, kena melawak. Ni serius. Cikgu serius, murid dia bukan suka. Aku dia pun suka. Santai. Kita kan boleh serius sangat. Ada masa kita serius, ada masa marah. Saya marah tuan-tuan. Saya pernah sepak budak kalau saya marah. Ingat banyak aku. Kalau saya marah, dia pakai senyap. Pakai senyap. Mana ada masa kita marah, ada masa kita boleh bergurau. Nabi suka bergurau. Bini dia sendiri. Tapi budak-budak je lah. Nabi bergurau dengan anak tiri dia, anak kepada Ummu Salamah. Bila dia kahwin dengan Ummu Salamah ada anak kecil lagi. Nama dia Amru ataupun Omar. Nah, dia sedang bermain burung. Ni adik budak Omar, dia sedang bermain burung. Nabi tanya dia, kamu sedang bermain apa? Dia beritahu dia main burung. Tapi nak bagi cakap, nak bagi ada komunikasi, tak jawab lah. Walaupun benda kita tahu. Ni kalau kita tanya tu main apa tu, bini kita apa? Patung lah, bodoh tak tahu. Wah bini cengeng tu. Orang nak bergurau lah. Itulah cara bergurau, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Mana tahu. Saya jumpa tuan-tuan, ada malam ni. Tu saya jawab, mari malam ni. Bukan saya tak tahu, duk mari sok moda. Dia saja nak cakap, nak faham lah aku gurau. Ni marah. Saya malam mari, marah. Tak reti tu kau gurau. Nah, hati-hati. Siap gurau je, tuan-tuan. Di sekolah ada hari-hari saya gurau. Cikgu-cikgu, guru-guru, ustaz-ustaz, jumpa mesti saya tegur dengan cara bergurau macam biasalah. Kita nak bagi rapat, jumpa serius, muka Allahu Akbar.
Dia kerja penjara kot. Penjara duduk dalam, tak boleh keluar. Baik tuan-tuan, tuan muslimat yang dirahmati, hidup jangan terlalu serius. Nah, kita kena senyum, ada masa kita bergurau. Baik, Nabi tanya, apa benda? Mahaza. Apa ni? Qalat, maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ini anak-anak perempuanku, yakni patung-patung perempuan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, yang di tengah-tengah ini apa pula? Tanya lagi. Dia tahu dah sayap. Patung tu ada sayap itu. ada kuda, ada kuda. Nabi buat-buat tak tahu, dia tanya pula dah, di tengah-tengah tu apa dia? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kuda, kata dia kuda. Al-faras, kuda. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, dan apa pula yang di kanan dan di kirinya itu? Kuda tu ada sayap. Nabi tahu dah sayap. Tapi dia tanya, apa dia kanan kiri itu apa dia? Tengok Nabi tu bukan Pak Lumat. Ni Pak Lumat serius sangat ni. Cucu nak datang pun takut. Allahu Rabbi. Baik, baginda menyambung, dia jawab, dua sayapnya lah. Dia kata, macam tak tahu pula. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung, kuda bersayap dua. Jadi kuda tak ada sayap. Tiba-tiba patung tu ada kuda, kemudian kuda tu ada sayap. Sebab tu Nabi tanya, Nabi beritahu kuda ada sayap ke? Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adakah kamu tidak pernah mendengar bahawa kuda Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam ada beberapa kepak apa sayap? Mendengar jawapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ketawa sehingga kelihatan nyata gigi taringnya. Nampak? Nah, nampak senyum bagi nampak gigi dengan tutup mulut. Nampak gigi tak apa, kecuali gigi kita tak ada, malu. Tak apalah. Nah, kalau ada gigi senyum biar nampak gigi. Macam tu. Nabi senyum nampak gigi. Baik, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni banyak cerita lah, bukan nak cerita patung saja, banyak benda lain. Tapi kita fokus kepada patung tu saja pada malam ni, sebab dia sebagai dalil yang kata boleh kanak-kanak perempuan, bukan lelaki, kanak-kanak perempuan biasa main patung ni. Yang belum akil balik, dia boleh bermain patung-patung yang patung pengantin dan sebagainya lah, yang boleh dia main. Baik, jadi dua hadis yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi bawa dalam bab patung yang boleh dimainkan oleh kanak-kanak ini. Jadi anak-anak patung yang disebut dalam hadis ni, hadis di atas dua hadis ni, ialah anak patung pengantin yang biasa menjadi barang mainan kanak-kanak, sama ada perempuan ataupun lelaki. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih kecil, dan pada masa itu beliau baru berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak nak bahaslah khilaf ulama yang kata umur 9 tahun ke 19, itu memang ada perbahasan yang panjang, masing-masing ada dalil dan sebagainya. Saya tak nak sebut yang tu, cuma nak sebut ambil hadis ni dia masih budak. Kalau ikut sirah Ibnu Hisham, Aisyah berkahwin dengan Nabi umur 9 tahun dan dia bersama dengan Nabi umur dia 19. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelah sikit lagi 188. Imam Asy-Syaukani berkata hadis ini membuktikan bahawa dibolehkan kanak-kanak bermain dengan anak patung atau boneka. Itu bahasa ajalah. Namun Imam Malik tetap menyatakan makruh bagi seorang bapa membelikan anak patung untuk anak perempuannya. Gitu. Dia kata makruh. Tetapi Al-Qadhi Iyad pula berkata anak patung boleh dijadikan permainan buat kanak-kanak perempuan dan ianya adalah suatu rukhsah, iaitu keringanan dalam agama. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita ambil cara pukul kesimpulan mudahnya, bolehlah kalau anak-anak perempuan, lelaki tak payah kot. Anak-anak perempuan kita belikan patung-patung budak kanak-kanak ini untuk dia main. Sebab apa? Sebab perempuan dia ada jiwa mengasuh. Nah tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dia ada jiwa mengasuh. Kita nak didik anak-anak kita ni suka dengan budak nanti. Bila dia suka dengan budak, bila dia menikah nanti dia akan suka beranak. Perempuan yang bila dia suka dengan budak-budak, dia suka dengan kanak-kanak, nanti dia suka beranak.
Nah, bila dia suka beranak juga, dia suka membelah anak. Yang tu kita nak. Kira cari perempuan yang suka main patung waktu kecil. Ada juga perempuan yang tak suka budak-budak. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Macam menyalahi fitrah. Saya melihat ada perempuan-perempuan yang tidak boleh beranak. Wallahu alam, mungkin dia tak suka dengan budak sebab dia tak ada anak kot, sebab tu dia jadi tak suka. Mungkinlah. Nah, kita husnuzon. Jadi kita bila kita berkawan, kita pergi ziarah rumah kawan-kawan kita. Hak masalahnya bila kita pergi ziarah rumah kawan, hak tak ada anak. Kita bawa anak. 5-6 orang buka pintu, kelepung seorang, setahun seorang, beza dia sikit gitu. Member tak ada anak, barang-barang dia banyak, barang kacau pula. Anak kita jenis melompat-lompat macam kera. Kita risau takut nanti pecah barang di rumah dia, sakit lah. Dia jenis mungkin dia marah nanti. Sebab tu kita nak pergi rumah orang tak ada anak ni, kita fikir 2-3 kali nak buat anak. Yang kedua, kita takut dia rasa hati, kita bawa anak, dia tak ada anak. Bila nak cakap bab anak, dia cuba lari tajuk. Dia tak nak cakap. Tuan-tuan. Nah, jadi ada kawan-kawan ni, ada yang isteri, bila kita bawa anak-anak hak baru beranak lah. Anak saya lah ni dah pencen lah. Pencen beranak. Kerja dari saya ada 10 tahun lagi, tuan-tuan. Saya duduk belagak lah. 10 tahun lagi ambil pencen umur 58. Tuan-tuan tahu umur saya berapa lah? Nah, 33. Bila kita buat anak, dia tak datang nak pegang anak kita ke anak, dia tak macam perempuan lain. Tak tunjuk langsung yang dia suka kepada budak. Daripada awal datang, kita duduk pegang anak kita sampai balik, dia tak kata mari saya nak tengok, nak pegang, nak, tak ada. Pernah tengok orang macam tu ke tu? Benar dia mana? Tunjang, tualang. Mungkin saya kata mungkin sebab itu kot yang Allah tak bagi anak ke dia. Sebab kalau dia dapat anak pun dia sepak nanti. Sebab dia tidak menunjukkan minat dengan budak. Tapi saya sebut tadi, mungkin dah dia tak dapat, dia malas kot. Takut dia suka budak, nanti dia tak dapat anak jadi sedih pula. Jadi dia pun mungkin tak nak. Mungkinlah. Itu kita husnuzon dengan dia. Tuan-tuan, sebab itu ada manusia ni beranak mati, 12 orang anak mati semua. Beranak 3 bulan mati, beranak pula nanti 2-3 bulan mati, sama sampai 11 orang, bukan 12, 11 orang. Ni hak cerita betul tuan-tuan. Saya tak nak cerita siapa-siapa, tapi ada kaitan dengan aku, bukan saya, aku. 11 orang anak mati kecil semua. Tapi dia tu macam mana? Dia tu orang Bali panggil pongoh. Sini panggil apa? Bekeng Kelantan. Sini panggil apa? Pongoy. Dia ngoy. Bali pongoh, mudah ni pongoy. Jadi naik sikit kata ngoy. Maknanya mungkin Allah tak nak bagi anak ke dia. Kalau boleh anak dia sepak itu dia pongoh ya. Sikit-sikit pam, sikit-sikit pam. Berkemungkinan Allah kau ada hikmah dia. Tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab tu budak-budak perempuan tak apa, bagi dia main patung, biar dia rasa sifat suka pada patung. Mana budak-budak lah patung tu, nanti dia suka beranak dan suka jaga anak, macam tu. Bagus. Baik tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu dalam bab hadanah, tuan-tuan mengaji dalam bab hadanah, dalam bab perkahwinan ini, dia ada satu bab namanya babul hadanah, bab penjagaan anak. Bila suami isteri ini bercerai suami isteri dan ada anak yang belum cukup umur, maka isterilah mendapat hak hadanah, mendapat hak penjagaan. Islam tak bagi pada lelaki hak hadanah. Kalau isteri itu kata gila, contoh gila, maka anak dia akan dapat hak penjagaan oleh ibu dia, ibu kepada isteri itu, bukan ibu pada suami. Dia takkan pi sebelah lelaki. Hadanah ni dia nak main belah perempuan, ibu dia ataupun kakak dia ataupun adik dia ataupun mak makan, dia akan pergi perempuan, sebelah perempuan.
Kalau wali dia akan pergi sebelah lelaki. Nah, wali bapa, nenek tak boleh, ibu tak boleh diwali. Tok wan, nenek tak boleh diwali. Dan kemudian adik-beradik lelaki, kemudian pak menakan, mak menakan tak boleh, sepupu yang lelaki, sepupu tak boleh. Dia pergi ikut lelaki, bab wali. Tapi bab hadanah dia akan pergi bab perempuan. Sebab apa? Perempuan ada sifat suka kepada budak. Kalau lelaki jaga jenya. Nah, keren tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok kalau hak suami isteri pun kalau anak menangis, Khairul, siapa bangun? Anak menangis pukul 1 pagi, siapa bangun? Lelaki. Oi. Nikah pun dak lagi sembang mak. Aduh, mak dia bangun. Pak dia kurang sampai pagi. Subuh aja. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna sebab itulah dia boleh kalah kanak-kanak yang perempuan lah elok. Kalau dia nak main betul bagi main, biar dia ada suka, kita didik perasaan suka pada budak-budak daripada kecil. Baik, habis yang tu, jadi yang ni boleh nah. Baik, satu yang boleh yang boleh main patung ni, yang boleh ada patung. Maknanya kalau anak-anak kita dah besar semua dah, semua hak paling bongsu pun tingkatan 3 kita kata. Tingkatan 3 15 tu kira balik lah. Patung-patung hak ada tu kita bagilah kat orang lain pula. Tak payah simpan lah. Sebab kita dah tidak ada anak kecil lagi. Kalau nak simpan juga nak bagi ke cucu lambat lagi kau. Nah, anak kita sulung baru tahun 2. Universiti Melaya. Nah, jadi mungkin lambat lagi bagi orang lain dulu. Sedekah dulu. Nanti cucu beli mula. Tuan-tuan. Nah, tinggal simpan lah. Bagi. Baik, habis yang tu. Yang kedua, patung yang tidak ada rupa dan patung yang cacat. Baik, di antara patung yang boleh kita simpan. Hak tadi, patung kanak-kanak, kalau anak kita masih ada lagi, yang belum akhir balik. Yang kedua ialah patung yang tidak ada rupa ataupun patung tu dicacatkan. Nah, baik. Ada disebutkan dalam hadis bahawa malaikat Jibril alaihi salam tidak mahu memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana adanya sebuah patung di pintu rumahnya. Ada patung. Pada keesokan harinya beliau datang lagi, lantas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata mur bi ra'sit timsal falyuqta hatta yasira ka hay'ati syajarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, perintahkanlah orang supaya memotong kepala patung itu. Dia suruh potong kepala. Mana patung manusia ataupun patung binatang yang penuh lah. Nah, yang penuh daripada kepala sampai kaki tangan semua ada. Dia suruh perintahkan supaya suruh siapa-siapa potong. Potong kepala. Hak lain tak potong, tak apa. Tangan tak payah potong, kaki tak payah potong, tak payah. Yang paling penting potong kepala, dia kata. Sehingga ianya menyerupai pokok, sebab pokok tak ada kepala. Baik, justru sebahagian ulama mengambil dalil daripada hadis ini, iaitu patung-patung yang sempurna rupa bentuknya, penuh kepala sampai kepala sekali, adalah haram. Tak boleh. Adapun patung yang tidak sempurna sifatnya, seperti yang terpotong anggotanya, yang dianggap patung itu tidak dapat hidup tanpa anggota itu, adalah harus. Baik, kalau kita ada patung di rumah kecil besar tak kira lah. Nah, termasuklah hak teddy bear, hak anak kita nak main itu, termasuk yang tu juga. Seafdalnya potong kepala. Sebab apa kepala? Yang pertama, Jibril suruh potong kepala ni. Yang kedua, kalau benda tu hidup, dengan kita memotong kepala, dia pasti mati. Tidak ada manusia akan hidup kalau kita potong kepala. Sebab tu hukum dia pancung. Pancung mati ya. Hukum mati. Kalau hukum potong tangan tak mati. Potong tangan tak mati. Potong kaki merompak, bersilang. Kaki dengan tangan sekali. Kaki potong, tangan potong kiri, kaki kanan, silang. Tak mati juga. Nah, tapi kalau hukum pancung, maknanya hukum bunuh. Hukum tu mati. Sebab tidak ada makhluk yang bernyawa boleh hidup dengan tanpa kepala. Gitu. Jadi kalau kita potong tangan tak kira, tak boleh, masih lagi haram lagi. Potong kaki masih lagi tak boleh. Yang boleh potong kepala dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Saya mula-mula sampai di satu tempat. Saya nak sebutlah mana tempat tu. Saya pergi kuliah. Bila sampai situ ada satu patung unta. Unta tu ada 2 bonggol, dia buat 2 bonggol penuh .
Unta tu penuh. Kepala ada, kaki ada, tangan ada, ekor ada. Masuk bonggol pun dia buat. Bonggol. Saya tengok, oh, patung sini. Masuk menantu ceramah. Nah, ceramah. Saya sebut bab patung. Saya sebut bab patung ni sama ada patung manusia ataupun patung binatang yang penuh, tak boleh sama ada dalam rumah ke luar rumah ke tepi jalan ke, tak boleh. Nak bagi boleh balik, tuan-tuan kena potong kepalanya. Baru boleh, baru tidak haram. Tidak diharam. Saya balik biar pergi dia marah tak marah. Aku pergi ceramah Nah. Bulan depan panggil mula. Ingat tak panggil dah. Panggil mula, lalu mula. Lalu tengok unta tadi, kepala tak ada. Macam tu lah bagus. Makna dia dapat ilmu, dia jalan tu. Apa tunggu lagi? Potong kepala unta, tinggal tubuh saja. Tubuh, kaki, tangan, bongga ada. Ekor ada, kepala, jengkring. Siapa balik rumah tak buat sup. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, maka potonglah kepala. Mana-mana patung yang ada dalam rumah, kalau kita rasa nak simpan, banjir kepala dia, selesai. Baik. Tetapi pendapat yang benar dan tepat ialah sesuai dengan apa yang diminta oleh malaikat Jibril alaihi salam supaya memotong kepala tu. Jangan potong yang lain. Patung itu sehingga bentuknya sama seperti pokok. Ini menunjukkan bahawa yang tidak dilarang itu bukanlah disebabkan kekurangan anggota badan dalam keadaan hidup ataupun yang dikira akan mati tanpa anggotanya, tetapi apabila ada cacat pada bentuk patung itu. Yang itu penting. Maka ianya tidak akan dipuja kerana kecacatannya itu. Sebab apa? Sebab Allah ni dia maha sempurna. Kalau kita mengaji sifat-sifat Allah, tak kiralah sifat 20 tu, 20 hak kita mengaji. Sifat Allah ni kullu kamalat. Setiap sifat yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan setiap sifat yang lemah itu milik makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Makhluk dia cacat. Jadi patung kita cacatkan dia, maka tak boleh jadi Tuhan lah, cacat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia mencipta Dajjal, tuan-tuan. Dajjal yang akan diangkat sebagai Tuhan di akhir zaman. Pengikut Dajjal akan mengiktiraf Dajjal sebagai Tuhan. Sebab apa? Dia buat kerja macam Tuhan. Anak Allah bagi pinjam sekejap kuasa pada dia, dia boleh buat benda-benda pelik yang manusia tak boleh buat. Yang kita duk baca kisah Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tak ada Nabi boleh buat macam dia. Ni kita fitnah Dajjal ni, ujian Dajjal di akhir zaman. Bayangkan dia boleh hentikan matahari. Mana ada orang boleh buat? Matahari yang naik daripada barat, dia naik daripada timur jatuh sebelah barat tu, dia boleh stop, berhenti 3 hari, tak ada malam. Siang semua. Boleh buat hero, boleh buat han Dajjal. Itulah Dajjal. Orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Ayat sungai yang mengalir, tiba-tiba dia boleh stop dan boleh patah balik ke atas. Yang mati dia boleh hidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak Tuhan lagi Dajjal. Maka majoriti manusia di akhir zaman tak ngaji macam kita dah, jahil, akidah jahil. Maka mereka akan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Tapi tuan-tuan, kenalkan sifat Dajjal macam mana? Memang Allah cipta dia buruk dan cacat. Sebab Tuhan tidak ada cacat, maka dia mencipta musuh dia hak akan mengaku Tuhan sebagai cacat. Dajjal mata buta sebelah, tuan-tuan. Kita tak buta. Hak tak boleh stop matahari, boleh stop matahari. Buta tak buta, entah. Comel entah. Dah lah buta, keluar pula mata tu buta, tersembul keluar bulat sini. Tengok takut. Bawa beri tolong, lari habis tolong. Takut tengok, seram tengok Dajjal ni. Dah lah mata buta, tersembul keluar. Kemudian tubuh Dajjal ni agak tubuh Dajjal macam apa? Macam Undertaker. Undertaker handsome. Tubuh macam Hulk Hogan, handsome. The Rock lagi handsome. Tubuh dia pendek lah, tuan-tuan. La ilaha illallah. Ni perempuan tengok mesti lari tu. Dah lah mata keluar. Mata keluar. Tubuh ni kenek. Dah lah kenek, gemuk genempol. Allah. Boleh ada mengumpat Dajjal.
Kan mengumpat cerita hak tu, hak Nabi cerita. Mata terkeluar sebelah, kemudian pendek, gemuk pula, kaki bengkok betul. Cuba kira berdiri, bengkok betul. Nak tengok hak bengkok betul, tuan-tuan pergi ke kedai-kedai, dia runcit hak geng-geng dia ni. Hak tua-tua tu, dia berkeluar pendek kan, kaki nampak bengkok je. Macam tu lah Dajjal. Tapi dia tu bukan Dajjal, macam tu lah. Betih dia bengkok, memang tak handsome langsung. Dia tidak mempunyai dia bentuk seorang lelaki yang diidam oleh wanita. Cacat dia ni. Sebab apa? Dia akan diangkat manusia sebagai Tuhan. Tapi Allah cipta dia awal-awal lagi cacat. Sebab apa? Tuhan tidak cacat. Manusia hak kenal Tuhan, dia tak akan angkat Dajjal sebagai Tuhan. Sebab dia tidak sempurna pada tubuh dia. Nah, begitu. Ayah Pin tak handsome. Ayah Pin handsome tak? Kalau kita masukkan dia dalam 10 manusia terhandsome di dunia, agak dia menang. Mati dah. Mengaku Tuhan. Kulit hitam metalik. Kulit Nabi merah, kemerah-merahan. Putih melepak. Ketiak tak ada bulu. Ketiak Nabi tak ada bulu, putih melepak, tidak busuk. Tuan-tuan, jadi hak mengaku Tuhan tak mengaku muka tidak handsome, tubuh tidak cantik, kulit pun hitam. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, nabi-nabi semua comel, semua handsome. Tidak ada yang tidak handsome. Cuma Nabi Yusuf tu dia memang highlight handsome dia, tapi Nabi Muhammad lebih handsome daripada itu. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, jika kita teliti, kita akan dapati hukum haram pada patung-patung yang berbentuk pemimpin atau raja yang dibina untuk mengenang jasa-jasa mereka adalah lebih berat pengharamannya daripada patung-patung kecil yang sempurna bentuknya, yang bertujuan untuk perhiasan di dalam rumah tersebut. Walaupun sama-sama haram, patung kecil-kecil ni hak sempurna, hak ada semua sekali kepala kaki semua ni, nak bandingkan patung hak pemimpin tu yang tu lebih berat daripada hak dalam rumah yang kecil. Walaupun dia haram, tapi haram tidak sama darjat. Hak nu haram dia besar, yang ni haram dia kecil saja. Macam ketum dengan arak lah. Arak tu haram lain, ketum tu haram lain. Dia ada darjat antara haram dengan haram ni. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Masuk dah insya-Allah. Masuk sekejap saya berhenti dulu. Kalau saya nak sambung hak ni panjang ni, panjang. Yang ni makan masa 1 jam lebih kurang. Kalau saya baca pun jadi sikit saja tak seronok. Jadi kita yang ni kita sambung selepas daripada ini minggu depan lah. Jadi kita tengok soalan sebab lama